Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan satu topik yang sangat istimewa dan unik, iaitu keistimewaan adat pepatih di Negeri Sembilan. Dalam kajian ini, kami memfokuskan dua objektif utama. Yang pertama, mengetahui bagaimana adat pepatih mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan seharian masyarakat di Negeri Sembilan. Dan yang kedua, mengkaji nilai-nilai etika dan prinsip yang dipegang teguh oleh pepatih dalam menjalankan tugas mereka. Berikut terdapat beberapa soalan yang telah ditanya kepada ChatGPT. Yang pertama, bagaimana adat pepatih mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan seharian masyarakat di Negeri Sembilan? Kami mendapati bahawa adat pepatih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap struktur sosial jika dibandingkan dengan struktur-struktur yang lain. Yang kedua, bagaimana asal-usul bermulanya adat pepatih dan perkembangan adat ini diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Kami mengkaji pengaruh utama yang sebenar kepada adat ini dan bagaimana bermulanya perkembangan adat pepatih ini ke Negeri Sembilan pada zaman dahulu sehingga ia menjadi sebahagian identiti unik di Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, bagaimana adat pepatih berbeza dengan adat atau budaya lain. Kami mendapati adat pepatih dapat dilihat bahawa ia sangatlah berbeza dan unik jika dibandingkan dengan adat yang lain kerana ia disusun dalam pelbagai bentuk teras diikuti aspek seperti agama, undang-undang, organisasi, seni bina, makanan dan lain-lain lagi. Terusnya, bagaimana nilai-nilai etika dan prinsip yang dipegang teguh oleh pepatih dalam menjalankan tugas mereka? Kami mengkaji tentang bagaimana cara masyarakat dalam adat pepatih ini mengaplikasikan nilai-nilai etika dan prinsip dalam memimpin dan melaksanakan setiap tugas mereka. Seterusnya, bagaimana adat pepatih mempengaruhi kehidupan masyarakat moden di Negeri Sembilan? Kami mengkaji bagaimana adat pepatih ini masih lagi relevan dalam memastikan kebudayaan tradisional ini berterusan. Dalam hal ini, dapat dilihat walaupun adat pepatih ini mungkin ia telah mengalami beberapa perubahan, keseimbangan nilai-nilai tradisional dan tradisi ini masih dijaga dan dipelihara oleh masyarakat tempatan. Dan akhir sekali, bagaimana adat pepatih mendorong keadilan dalam pembagian harta pusaka? Kami mengetahui adat pepatih sangatlah mengutamakan prinsip keadilan khususnya dalam bab pembahagian harta pusaka. Berdasarkan soalan yang telah ditanyakan di ChatGPT berkaitan dengan objektif yang pertama, iaitu bagaimana adat pepatih mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan seharian masyarakat Negeri Sembilan. Kami telah pun membuat satu analisis daripada jawapan yang telah diberikan. Antaranya ialah sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal. Yang kedua, adat pepatih mengamalkan keputusan bersama. Yang ketiga, adat pepatih mengamalkan dasar eksogami dalam perkahwinan. Dan yang terakhir ialah adat pepatih mempunyai kebudayaan dan identiti masyarakat tersendiri. Pertama, sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal. Di sini bermaksud adat pepatih mengutamakan kedudukan perempuan dan menganggap wanita sebagai pengasas suku. Pewarisan harta hanya diberatkan di sebelah ibu sahaja dan si suami tidak berhak ke atas harta pusaka tersebut. Walau bagaimanapun, kedudukan lelaki tetap disanjung di mana mereka boleh mengambil benda-benda peribadi milik ayahnya yang tidak digunakan lagi dan istilahkan sebagai cenderung mata iaitu kenang-kenangan. Yang kedua, adat pepatih mengamalkan keputusan bersama iaitu keputusan ini dijalankan antara keluarga dan masyarakat melalui sistem musyawarah. Sistem ini diamalkan untuk mencapai kesepakatan dan mengelakkan sebarang pertelingkahan. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat dahulu membina rumah tradisional di Negeri Sembilan yang berkonsepkan Minangkabau yang mempunyai ruangan serambi di setiap rumah. Ruangan serambi merupakan tempat yang sangat sinonim sebagai ruang bermusyawarah atau bermufakat bagi membuat sesuatu keputusan. Yang ketiga, adat pepatih mengamalkan dasar eksogami dalam perkahwinan. Konsep sistem ini ialah seorang lelaki tidak boleh menikah dengan seorang perempuan daripada sukunya sendiri. Hal ini kerana mereka menganggap suku yang sama merupakan saudara sendiri. Walau bagaimanapun, jika salah seorang kahwin dengan sukunya sendiri, ia tidak dianggap satu kesalahan. Dan yang terakhir ialah adat pepatih mempunyai kebudayaan dan identiti masyarakat tersendiri. Antara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat ini ialah adat melenggang perut di mana ianya dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung yang berusia 7 bulan. Antara bahan yang digunakan ialah beras kunyit yang ditabur dengan campi, limau dan sejeduk air untuk memandikan ibu, telur dan cermin muka bulat di mana telur akan dipecahkan semasa ibu mengandung mandi untuk memudahkan bersalin, manakala cermin muka adalah bertujuan untuk mendapatkan anak yang cantik. Seterusnya, analisis 2 daripada jawapan ChatGPT. Yang pertama, adat pepatih mempunyai peraturan-peraturan dan penghormatan terhadap adat dan tradisi. Yang kedua, adat pepatih tidak berganzak dari sistem perwarisan tanah pusaka. Yang ketiga, adat pepatih mengamalkan nilai kepimpinan yang kolaboratif. Huraian daripada jawapan ChatGPT antaranya adalah adat pepatih mempunyai peraturan-peraturan dan penghormatan terhadap adat dan tradisi. Peraturan ini terbahagi kepada dua, iaitu yang fundamental dan yang tidak fundamental. Peraturan fundamental tidak boleh diubah. Jika diubah, runtuh dan musnahlah adat itu. Contoh peraturan tidak fundamental ialah upacara nikah kahwin. Dahulu, pengantin memakai baju Melayu, tetapi sekarang pengantin memakai kod dan tali leher. Peraturan ini boleh diubah dan boleh untuk tidak diubah kerana peraturan ini tidak memberi kesan kepada sistem adat.
Seterusnya, adat pepatih mengamalkan nilai kepimpinan yang berkolaboratif. Ada beberapa pemimpin yang wujud di dalam sistem adat pepatih bagi mengetuai segala urusan kelompok-kelompok mereka. Antara pemimpinnya ialah buapak, lembaga, undang dan yang di-Pertuan Besar. Pemimpin-pemimpin ini berlandaskan dua konsep iaitu muafakat dan budi. Yang terakhir, adat pepatih tidak berganjak dari sistem pewarisan tanah pusaka. Sistem tanah pusaka mewujudkan perpaduan wilayah yang instrumental dalam mengekalkan masyarakat yang bermuafakat. Walaupun sistem ini sangat kontras dengan agama Islam, tetapi jika mengubahnya akan mengakibatkan tindak balas berantai yang akan membunuh adat itu. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan untuk tajuk keistimewaan adat pepatih di Negeri Sembilan. Yang pertama, struktur matrilineal dalam adat pepatih memberi peranan yang sangat penting kepada wanita dalam konteks perwarisan dan juga keturunan. Selain itu, kesimpulan yang kedua ialah nilai-nilai etika yang terdapat dalam tradisi adat pepatih, di mana mereka sangat menggalakkan nilai kekeluargaan dan juga perpaduan sosial dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, saya akan memberikan 3 cadangan mengenai cara-cara untuk mengekalkan adat dan budaya adat pepatih di Negeri Sembilan. Yang pertama, melalui pendidikan di sekolah dan juga kempen kesedaran terutamanya kepada generasi muda. Dengan cara ini, kita dapat tingkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan adat pepatih melalui program pendidikan dan juga kempen kesedaran seperti ceramah keilmuan, membuat lakonan yang diwakili oleh para pelajar, membuat pertandingan dan sebagainya. Perkara ini sangatlah penting untuk dilakukan khususnya di sekolah-sekolah. Cadangan yang kedua ialah melalui sokongan institusi. Contohnya, kita boleh dapatkan sokongan dari segi wang atau lain-lain bantuan daripada institusi tempatan, kerajaan tempatan dan boleh juga daripada organisasi kebudayaan untuk mengukuhkan lagi posisi adat pepatih dalam masyarakat pada zaman sekarang. Cadangan yang terakhir ialah kita dapat mengekalkan adat dan budaya adat pepatih melalui pertukaran budaya. Hal ini kerana dengan melakukan pertukaran budaya dengan masyarakat luar, kita dapat meningkatkan lagi pemahaman dan penghargaan seseorang terhadap adat pepatih ini.